A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah Rabbul Izzah. Selawat dan salam ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam, keluarga baginda serta sekalian sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar kat sini jawapan daripada ustaz-ustaz kita, tapi insya-Allah kita yakin sahabat-sahabat penonton kita yang menunggu untuk dengarkan forum khas kita pada malam ini yang dibawakan oleh Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara di DMDN, membawakan tajuk Menghidupkan Sunnah dalam Norma Baru bersama dua orang tuangu kita yang sudah pun bersedia di atas ataupun di hujung talian kita pada malam ini. Alhamdulillah. Tapi sebelum tu kita nak minta maaf pada sahabat-sahabat kita mungkin tadi awal tadi dah dengar lagu dah khusyuk-khusyuk, syahdu-syahdu kan, nak ready dah, standby nak on, tiba-tiba alamak putus sorry lah biasalah, norma baru, kena tabah dan sabar dalam menuntut ilmu, insyaAllah. Baik, saya Sufian Amrin bakal mengendalikan forum ini dan bersama dua orang panelis kita iaitu Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi dan juga Al-Fadhil Ustaz Rushdi Ramli Al-Jauhari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz Jafri, Ustaz Rushdi? Alhamdulillah sihat. Pian, apa khabar Pian? Baik, Ustaz Ana duduk dalam gua, sebab itu gelap rupanya malam ini. Dia bukan pasal gua tu. Tengok Ustaz, tengok mikrofon dia tu. Oh, Mana ada orang pakai mikrofon tu. Mana Ustaz? Senang nak buat recording. Kita recording lagu. Ni nak forum ke nak menyanyi? Kita punya mikrofon murah je Ustaz. Ada Ustaz Rusdi ada juga wire-wire, tak ada wire pun tengok. Itu yang lagi mahal. Itu yang lagi mahal. Baik, subhanallah. Terima kasih Ustaz Jafri, Ustaz Rusdi bersama kita malam ni, dan terima kasih sahabat kita Ustaz Haris, Wan Muhammad Haris, mewakili Dewan Dakwah juga lah yang mengendalikan kita di balik tabir, dan sahabat-sahabat kita yang turut menonton di Facebook Dewan Dakwah MDN dan juga di semua page yang kita buat cross post juga malam ni. Dan sebelum kita mulakan lebih jauh, forum kita membawa tajuk Menghidupkan Sunnah dalam Norma Baru. Menarik tajuk ni sebenarnya. Apa kata kita sama-sama buka majlis ilmu kita pada malam ini untuk meraih keberkatan menerusi bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Baik, sambil-sambil Wak Pian membibil awal-awal ni tadi, kita yakin sahabat-sahabat kita dah pun share. Follow page Majlis Dakwah Negara MDN, follow dulu page Dewan Dakwah DDMDN, dan juga share video kita malam ni supaya ramai. Kalau Ustaz Jafri anak-anak Usratuna, ramai yang follow malam ni kan. Adik-beradik Usratuna. Oh, dia bukan anak-anak lah. Adik-beradik. Dia kalau adik-beradik tu nampak sama muda lah Ustaz. Betul. Dan Ustaz Rushdi pun insya-Allah para sahabat-sahabat dari Ibn Rushd dan juga ustaz para sahabat yang mengikuti, katanya besok ada daurah juga Ustaz Mungkin Ustaz nak kongsi sikit apa cerita terkini. Ustaz Rushdi dululah, apa khabar kita sebelum kita mula forum kita, Ustaz Rushdi? Kabarnya baik, Alhamdulillah. Esok saya buat seminar online ataupun daurah online kitab Syama'il Muhammadiyah, tapi kupasan dari sudut sains, dari sudut psikologi, kesihatan, akhlak dan adab Melayu. Adab Melayu. Yang menarik tu macam Allah SWT jilat jari kan. Kenapa jilat jari? Sains kata masukkan enzim dalam mulut kita untuk membantu penghadapan makanan. Akhlak kata itu tanda kita mensyukuri nikmat Allah. Kita jilat jari tu isyarat ataupun tanda kita mensyukuri nikmat Allah SWT. Orang Melayu kata kalau nasi tersisa ni, dia kata kesian nasi tu, menangis dia kan. Rupanya mak ayah kita nak ajar kita konsep syukur. Di sebalik sebiji beras itu, nasi itu ada peluh petani di sebaliknya. Itulah dia sentuh macam tu, insyaAllah. Besoklah daurahnya. Ada ruang lagi tak? Besok sampai Sabtu. Ada ruang, insyaAllah boleh. Macam mana nak join tu? Nanti saya invite, insyaAllah. Okay. Aku sahabat-sahabat kita yang menonton malam ni pun ada yang nak mengikuti. Tadi pun intro sikit dah menarik dah Ustaz. Mungkin Ustaz Jafri pun macam mana Ustaz Jafri? Kabarnya baru sampai tu, nampak macam rumah Kedah tu. Pandai ya. Ini posisi selalu kita bersiaran waktu PKP hari tu, waktu Radio IKIM, ingat kan? Di belakang saya ada ikan
Ikan ni masih ada kat sini. Ada Ada sebelah saya ni ikan ni. Jadi Allah Selamat dia di Kompleks Islam Darul Faizin Kedah. Dan untuk makluman sahabat-sahabat Usrah Tuna, sahabat-sahabat kan Ustaz tercasul. Dewan Dakwah Berdakwah Negara yang mengikut kita pada pagi ini, pada malam ni, insya-Allah kami dalam proses untuk membangunkan Ma'had Darul Faizin Cawangan Melaka, insya-Allah, yang akan kita lancarkan kutipan dananya bermula 1 Disember nanti, insya-Allah, dengan target kutipan sebanyak 1.6 juta. Pembangunan masjid, pembangunan kompleks ataupun asrama pelajar dan pembelian tanah. InsyaAllah saya ucap terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang semenjak awal memberikan sokongan dan dokongan atas segala usaha-usaha yang kita buat. InsyaAllah mudah-mudahan ini manfaat sebaiknya dunia hingga akhirat, insyaAllah. Amin. Yang biasa masuk TV dan buku pun ada. Buku terbaru, insyaAllah dalam proses editing sekarang ni, insyaAllah dalam tempoh tak berapa lama lagi akan keluarlah buku mukjizat. Semua berkait dengan mukjizat Nabi SAW. InsyaAllah. Subhanallah. Memang rasanya bertepatan lah. Dua orang ustaz kita malam ni kan untuk forum kita, tajuk kita cerita tentang menghidupkan sunnah. Para asatizah, para ustaz kita ni pun ada usaha untuk sama-sama menyambung sunnah Nabi SAW, mengajak dan mengajar kita semua, insyaAllah, dengan ilmu-ilmu bagaimana lebih mencintai lagi, merindui Nabi SAW. Baik, yang tengah menonton di Facebook kita, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan. Boleh komen juga, ruangan komen tu. Kita semua tengah menonton atau mendengar dari mana. Kalau anda keluarga Usrah Tuna, boleh cerita apa nombor kod anda, 007 008. Ada kod dah Ustaz. Buat IC ya. Buat IC Ustaz. Kan? Ini boleh buat macam-macam program ni kalau dah ada macam fan club Usrah Tuna tu. Subhanallah. Baik, kita malam ni kita Usrah Tuna lebih besar lagi, insya-Allah. Menerusi forum kita, Ustaz Jafri mungkin nak mula dulu cerita Ustaz dalam tajuk kita menghidupkan sunnah dalam norma baharu. Mungkin ada ke orang kata, ada ke sunnah-sunnah baru dalam norma baharu ni Ustaz? Silakan Ustaz, mukadimah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati lagi saya kasihi adinda saya DJ Pian Al-Jawai, yang dihormati yang dihormati lagi dikasihi juga adinda saya yang walaupun usia lebih muda namun ilmunya jauh lebih baik daripada saya, Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari Bugisi Al-Bugisi. Dia kata ada, kalau bahasa Bugis mesti ada syadah ke ujung kan. Rusdi Ramli, masya-Allah. Dan jangan terkeliru dengan Rusdi Ramli pelakon tu. Yang ni lagi hebat lagi daripada Rusdi Ramli. Insya-Allah. InsyaAllah Ustaz Rusdi bersama dengan saya dalam Dewan Dakwah, salah seorang daripada Esko Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, dan insyaAllah kita membicarakan tentang sunnah baginda Nabi, dalam kita beramal dengan sunnah-sunnah baginda Nabi SAW dalam urusan kehidupan kita. Allahumma salli ala Muhammad, sebagaimana yang Allah menyebutkan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sesungguhnya telah dijadikan salli ala Muhammad baginda Nabi SAW itu sebagai role model kita, sebagai contoh ikutan dalam kehidupan kita. Jadi pada setiap urusan kehidupan kita, daripada kita bangun tidur sampai kita tidur balik, kita ada satu reference yang sangat cantik. Dan Ustaz Rusdi merupakan orang yang sangat arif dalam bab ni, sebab beliau mengarang buku yang menceritakan tentang sunnah-sunnah baginda Nabi SAW dan hikmah-hikmah yang terkandung di sebalik apa yang Nabi SAW buat. Apakah rahsia-rahsia di sebaliknya. Jadi subhanallah, tidak ada agama dalam dunia yang sesempurna agama Islam. Sallallahu alaihi wasallam, sebab tu sesuai yang Allah sebutkan. Tu subhanallah. Nabi yang disebutkan sebagai al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Sebab subhanallah, sampai ke tahap Allah menyusun kehidupan kita dengan reference, sehingga kita masuk tandas pun ada reference. Sehingga duduk buang air pun ada reference dia, ada rujukan dia. Nak masuk ke bilik rumah, nak masuk ke rumah, nak ketuk pintu, nak buka selipar, mana ada agama yang sedetail seperti mana detailnya
agama Islam yang yang Allah utuskan Nabi SAW daripada kalangan manusia untuk memberikan panduan dan petunjuk kepada kita. Sebab itulah Allah menjadikan Allahumma salli alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, daripada kelompok kamu sendiri, daripada diri kamu sendiri, daripada manusia itu sendiri. Sebab kata ulama Allahumma salli alaihi wasallam, kenapa Allah menjadikan rasul daripada kalangan manusia? Ialah kerana Allahumma salli alaihi wasallam mudah untuk diikuti oleh manusia itu sendiri. Maka subhanallah salli alaihi Muhammad, tuan-tuan. Jadi daripada kita bangun tidur sampai kita tidur balik, semua ada referensnya. Termasuk sunnah-sunnah baginda Nabi SAW ketika berada di dalam situasi wabak. Siapa kata tidak ada reference? Ulama-ulama menyusun apa yang berlaku pada kita, kadang-kadang terkait dengan SOP yang tertentu. Bukan menggunakan akal yang buntu, bukan sekadar menggunakan akal yang cetek, tapi mereka bermuzakarah. Antara kelebihan ulama-ulama kita masing-masing punya ilmu dalam bidang-bidang masing-masing. Dan sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Islam menunjukkan kaedah fiqh yang anjal, dia panggil flexibility dalam fiqh, yang subhanallah bila sampai dalam satu-satu situasi yang tertentu, maka ada keanjalan dia. Allah SWT sebagai contohnya, apabila bertemu di antara menjaga nyawa, yang duduk di dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad disebut sebagai apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 5 perkara yang kita kena jaga dalam kehidupan kita, iaitu Allahumma salli menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga nasab keturunan, menjaga akal, menjaga agama, menjaga akal, menjaga nasab keturunan, menjaga harta, dan menjaga satu lagi apa dia? Hilang lagi satu. Ada 5. Hilang lagi satu tiba-tiba pula kan. Maqasid syariah. Maqasid syariah. Jadi dalam maqasid syariah ni ada 5 benda ni yang kita kena jaga, dan salah satunya ialah menjaga Allah muslimat nyawa. Jadi bila bertemu di antara amalan-amalan sunnah yang sepatutnya yang dianjurkan oleh Nabi SAW, tetapi bertemu pula dengan tuntutan untuk menjaga nyawa yang terkandung dalam maqasid syariah, maka di sini ulama-ulama sedunia bermuzakarah. Bukan setakat ulama kampung kita, bukan Tok Imam kat kampung kita, bukan Tok Bilal kat kampung kita, bukan JKK kampung kita, bukan kita pun, bukan saya, bukan Ustaz Rushdi pun, tak. Kita ni hanya menerima perintah saja. Kita hanya mengikuti saja. Dan perbincangan ulama-ulama muktabar yang ada sekarang ni, contemporary, yang menyesuaikan sunnah-sunnah bersesuaian dengan keadaan semasa. Maka di sinilah keluar hukum-hukum yang terkait dengan kaedah-kaedah fiqh apabila berhadapan dengan wabak. Macam mana tuntutan untuk kita pergi solat berjemaah di masjid, bagaimana pula keadaan kita kalau dituntut untuk kita merapatkan saf, tapi kalau merapatkan saf boleh menyebabkan nanti tersebarnya wabak tersebut. Maka di sana ada keringanan untuk kita merapatkan saf, kita meringankan sikit saf dalam tempoh-tempoh tertentu. Maka bukan setakat rapat saf, ada menjadi Allahumma salli alaihi wasallam, dan Nabi SAW menyebutkan tentang larilah kamu daripada wabak sebagaimana kamu takutkan singa, takutkan binatang buas, lari sampai macam tu. Sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kita nak menjaga diri kita. Sebab kalau nyawanya terbang, tak payah duk sembanglah tentang solat berjemaah. Bila nyawanya hilang, tak payah sembanglah tentang merapatkan saf. Sallallahu alaihi wasallam, semua tu akan datang balik nanti dengan terjaganya nyawa. Maka subhanallah, sallallahu alaihi wasallam menjaga nyawa kita juga, ini merupakan salah satu daripada perintah dan sunnah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita menjaga dan kita pastikan subhanallah nikmat nyawa dan nikmat tubuh badan yang Allah berikan kepada kita ini akan terjaga sebagai salah satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah SWT atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Maka tuan-tuan, Allah SWT, dan jangan limitkan kepada Allahumma salli ala Muhammad, jangan limitkan kepada sunnah-sunnah ini hanya dalam keadaan kita pergi ke masjid dan kita merapatkan saf. Begitu luas sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar pada orang lelaki. Sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga akan ada relatednya kepada orang perempuan. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sangat luas. Tuan-tuan, Allahumma salli, kalau waktu ni kita PKPD sebagai contoh. Tempat kita ni PKPD yang diperketatkan. Kita tak boleh nak gerak mana, nak keluar tak boleh. Tak boleh nak jumpa orang, tak boleh nak salam, tak boleh nak apa sebagainya. Maka di sana boleh kita membaca Quran bersama dengan keluarga, dan itu pun bukan sunnah Nabi SAW. Kita boleh melapangkan waktu-waktu kita sebagai contoh esok hari Isnin, Selasa, Rabu, hari-hari putih 13, 14, 15.
Dan kita boleh berpuasa, itu sunnah Nabi SAW. Kita bangun untuk berqiyam mulai pada malam hari, itu sunnah Nabi SAW. Kita boleh bersedekah, itu sunnah Nabi SAW. Banyak lagi amalan-amalan sunnah yang kita boleh buat, yang kita boleh praktikkan, dengan hanya sebenarnya jangan kita terlalu menumpukan kepada satu benda yang tidak dibenarkan pada kita untuk kita melakukan, dan kita komplain dengan komplain itu banyaklah. Macam itulah apa ni Pian, saya rasa boleh kita boleh nak menyampaikan sebenarnya sunnah itu sangat luas. Pian dan Ustaz Rusdi, Ustaz tahu ni disebutkan oleh seorang ulama yang saya yang capture, yang dia menyentuh hati saya bila disebut apa. Dia kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dulu kan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, waktu kita mula-mula diserang oleh COVID-19 ini. Apa yang berlaku pada waktu tu, Ustaz Rusdi dan Pian dan semua sahabat-sahabat yang menyaksikan? Kita terlalu sibuk dengan bersedekah. Waktu tu semua orang sibuk untuk membantu dalam bersedekah. Semua orang sampai jadi isu besar lah kan Ustaz Rusdi, maklum lah. Sampai ke tahap masing-masing, yang ni orang ni tak ikut SOP, yang ni tak ikut SOP, yang ni nak sedekah tiap hari masuk ke dalam list kita, handphone kita atau WhatsApp kita ni, minta sumbangan, dan kita terlalu banyak sedekah. Dan mungkin dengan sedekah itulah yang meredakan, yang mengangkat wabak pada waktu itu. Tetapi subhanallah, apabila kita sudah mula meninggalkan sedekah, waktu tu dia kembali datang dengan jumlah yang lebih besar. Subhanallah, mungkin apa yang kita kena buat balik pada waktu ni ialah semua yang menyaksikan live kita pada malam ni, sahabat-sahabat yang kita mula balik bersedekah. Kita kembali untuk membantu orang yang susah. Kita tengok balik orang, sebab orang yang terkesan dengan PKP, saya yakin antara benda yang menjadi penyebab kita kurang bersedekah sebagaimana kita dulu ialah kita sendiri pun terkesan dengan PKP ni. Kita sendiri pun terkesan. Kami pun serupa, ustaz-ustaz pun, para asatizah pun terkesan. Sallallahu alaihi Muhammad. Pian tak apalah, dia macam mana pun radio berjalan. Jadi terkesan juga Ustaz, sampai Ustaz Syamad kami dengan Ustaz Rusdi dan tim Dewan Dakwah kami, Ustaz Syamad membincangkan pada mesyuarat kami yang sebelum ni, bagaimana kami nak mewujudkan satu tabung khas untuk membantu kepada para asatizah yang terkesan. Jadi semua orang terkesan. Bila kita sendiri terkesan, kita dah mula rasa macam sedikit keberatan untuk kita membantu. Sedangkan Nabi SAW sebut tentang apa? Tentang kamu bersedekahlah ketika kamu dalam keadaan kesempitan. Allah sebut dalam Al-Quran tentang bersedekah dalam keadaan waktu kamu senang dan waktu kamu susah. Dan waktu Allah nak test kita sungguh-sungguh keyakinan kita terhadap apa yang Allah sebutkan tentang Allah akan menggantikan dengan lebih baik. Nabi SAW sebut kata tidak akan berkurang harta orang sedekah. Ni waktu Allah nak uji kita betul-betul, kamu yakin tak dengan apa yang Allah bagi tahu dan apa yang Nabi SAW sebut. Maka tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad, kita pejam mata kita lapangkan hati kita tepuk dada kita tanya iman kita betul tak kamu beriman kepada Allah dan beriman pada perkataan Nabi SAW. Kita keluarkan dan kita infak pada setiap hari. InsyaAllah Allah akan pelihara kita. Nanti subhanallah, bila seluruh masyarakat Malaysia ni balik infak, banyak infak, dan macam mana kita berinfak hari itu ni, biiznillah, berkat daripada infak dan sedekah tu, Allah akan mengangkat wabak tu daripada kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Pian, masya-Allah, mantap. Terima kasih Ustaz Jafri untuk mukadimah kita dan gambaran awal lah macam mana cerita tentang apa bila ada norma baru, sebab sebelum ni mungkin kita tak pernah hidup dalam keadaan wabak, ketakutan, kerisauan, lepas tu uncertain, tak pasti apa jadi, sampai bila nak habis dan sebagainya. Malah hari ni pun kita mencatatkan kes baru 1,300 kes, masih lagi 4 angka kita punya angka tu. Maknanya macam Ustaz Jafri sebut tadi lah, adakah kalau kita boleh muhasabah sama-sama, adakah sedekah kita dah kurang? Adakah pergantungan kita pada Allah Ta'ala sudah kurang? Macam mana pula amalan sunnah kita dalam keadaan kita terkesan dan teruji begini? Itu yang kita nak sama-sama muhasabah malam ni untuk forum kita. Jadi terima kasih sahabat-sahabat sekali lagi yang mendengar pula macam radio kan, menonton di Facebook kita dan juga mengikuti kita. Boleh share lagi biar ramai lagi dapat bermuhasabah bersama. Tadi Ustaz Jafri baru petik satu je, menjaga nyawa kan. Kita belum cerita menjaga harta,
menjaga keturunan, menjaga akal, menjaga agama yang lebih luas lagi. Ustaz Rosli mungkin nak sambung sikit cerita. Malam ni pun kita online Ustaz, bukan atas pentas yang sama kan. Dan ada juga cikgu-cikgu kita yang buat kelas pun online. Kejap budak-budak ada, kejap putus line. Belum lagi kisah yang cikgu tunggu je, manalah anak-anak murid aku tak masuk lagi kelasnya online. Lepas tu sedih cikgu tu kan, ada baru ni kes cikgu tu tunggulah anak-anak murid tak masuk lah. Anak dia sendiri masuk sebab nak memujuk bapa ada cikgu. Dia kata budak lain tak ada masuk. So macam mana Ustaz? Dalam keadaan macam ni, alam maya, komunikasi kita, ada orang hilang line. Ada orang hilang adab dia dalam berkomunikasi. Macam mana kita nak belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Ustaz? Sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Qad rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ma terima kasih pada adinda saya juga ni Ustaz Jafri. Maksudnya Sufian. Lama tak bertemu ni. Awak lah adinda saya. Alhamdulillah, muda lagi. Adinda bukan anak anda Kalau anak anda dengan Ustaz Jafri insya-Allah. Allah. Sebab anak saya kecil lagi Ustaz. Anak saya yang sulung baru tingkatan 1 Ustaz. Jauh lagi nak bermenantu. Kalau Ustaz Jafri dah bermenantu dah tu. InsyaAllah. Ya, betul. Alhamdulillah. Terima kasih kerana memberi peluang kepada saya yang Allah Masya Allah, ilmunya Masya Allah sikit sangatlah nak dibincangkan tajuk yang sangat besar pada malam ni sebenarnya. Bila kita sebut tentang mengamalkan sunnah, menghidupkan sunnah kan. Perasan tak kita kalimah menghayati itu sebenarnya daripada kalimah haya hidupan. Jadi kalau menghayati bukan sekadar memikirkan secara mendalam, bukan sekadar merenung, tetapi menghayati itu bermaksud ialah kita menjadikan dia sebagai cara hidup. Sebab itu kalau kita merujuk kembali perkataan sunnah itu dari sudut bahasa, sunnah dari sudut bahasa adalah tariqah, jalan ataupun cara hidup. Sebab itu, dan kalau kita ikut takrifan pula sunnah dari sudut syarak ataupun dari sudut syarak, yang pertama sekali apa yang disandarkan kepada Nabi SAW dari sudut qaulan, kata-kata, fa'lan, perbuatan Nabi SAW, takriran, maksudnya pengakuan Nabi, atau sifatan khalqiyah ataupun sifat tubuh badan Nabi SAW, kan, kita ikut Nabi berjanggut contohnya, itu dapat pahala sunnah, wa khuluqiyah dan akhlak. Jadi sunnah itu apa juga disandarkan kepada Nabi SAW dari sudut qaulan, kata-kata, fa'lan, perbuatan, takriran, pengakuan Nabi SAW, sifatan khalqiyah, bentuk tubuh badan Nabi SAW, dan juga khuluqiyah, itu akhlak Nabi SAW. Jadi kalau bicara tentang sunnah ni luas, bicara tentang sunnah luas. Kadang-kadang ada orang kata makan kurma sunnah, makan kambing sunnah. Jadi sunnah ni terbatas, tak. Kurma pula kalau ikut kita bincang, makan lebih dos, makan lebih biji, dia mudarat sebab sifat kurma ni panas. Ada satu hadis daripada yang dikisahkan Nabi SAW dia bertamu dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah di rumah seorang sahabat, dan sahabat itu menghidangkan satu tandan kurma, dan ada satu bubur yang dibuat daripada bali, kan, dan dicampur dengan silk. Silk ni kalau kita nak iktibarkan sekarang macam bayam Brazil lah, sawi Brazil. Itu silk dalam bahasa Arab. Jadi Sayyidina Ali ni sibuk makan kurma. Dia pilih semua dalam tandan kurma tu dia makan. Lalu kata Nabi SAW, wahai Ali, berhenti, dia kata. Berhenti. Dan Nabi ulurkan satu mangkuk bubur daripada bali, kemudian dicampur dengan Allahumma silk tadi, bayam Brazil tadi kan. Lalu kata Nabi SAW, ini makanan untuk orang demam, ini makanan untuk orang sakit. Kalau kita bincang tentang sunnah, kurma ni, ya Allah, sunnah kita makan lagi banyak manfaat kan, tapi rupa-rupanya ada mudarat kalau kita ambil lebih, sebab sifat kurma ni panas. Sifat kurma panas. Betul kalau kita kaji kitab Syama'il Muhammadiyah, bila kita bicara dalam bab buah-buahan Nabi SAW, disebut bahawa akalan Nabi SAW ar-ruta bil bitih, ar-ruta bil kita, ar-ruta bil hirzbis. Nabi SAW kalau makan korma ataupun rutab, Nabi akan makan sekali dengan timun. Nabi akan makan dengan
tembikai. Nabi akan Okay. makan dengan honeydew ataupun tembikai susu. Kenapa? Sifat korma ni panas. Jadi sebab itu Nabi selangi dengan yang sejuk ni untuk menyeimbangkan antara panas dan sejuk. Itu kalau kita bicara tentang sunnah ni. Sebab itu nak amal sunnah pun kena ada ilmu. Bukan kita sekadar ini sunnah kita makan. Macam makan kambing. Ustaz, saya makan kambing pening kepala Ustaz. Macam mana nak amal sunnah? Kita makan kambing betul, pening Ustaz? kepala. Pertama sekali kita makan overdose. Kan? Kita makan overdose. Maksudnya terlebih daripada had yang sepatutnya. Dan kalau kita rujuk pun Kementerian Kesihatan dia duk salahkan kambing dalam kambing yang bersalah. Kambing dia yang bersalah salahkan kan. kambing sedangkan dia yang masalah. Dia yang masalah, dia ada darah tinggi ke? Masya Allah. Dia ada darah tinggi kan. Okay. Kalau kita rujuk dalam portal MyHealth Kementerian Kesihatan, dia sebenarnya kita nak ambil daging merah ni sebab dikesan bahawa daging merah ni adalah salah satu faktor kanser terbesar di Malaysia ni. Baru-baru ni saya live di Radio Akim kan, Sufian, kita jumpa seorang doktor tu kan. Dia keluarkan terus narai 12 faktor utama kanser di Malaysia. Yang pertama sekali, yang besar bulatannya adalah tobacco, rokok. Itu faktor utama. Yang kedua yang terkejut itu adalah red meat, daging merah. Daging merah rupanya antara faktor penyumbang kedua penyakit kanser di Malaysia. Lepas tu saya sebut daging merah. Lepas tu dia kata sebenarnya had untuk kita ambil daging merah ni setiap hari tidak boleh lebih daripada saiznya 2 kotak mancis. 2 kotak mancis berapa inci lebih kurang? 2 kotak mancis je. Sehari. Tebal? Sebab itu kalau kita rujuk dalam hadis Nabi SAW, disebut bahawa Nabi makan kambing. Nabi makan kambing. Aisyah radhiyallahu anha kata illa riba. Illa riba ni ialah ulama kata jarang-jarang Nabi dapat makan kambing. Satu. Yang kedua illa riba ni disebut yauman ba'da yaum. Hari ni makan, besok tak makan. Lusa makan, tulat tak makan. Selang sehari. Bukan hari-hari kambing. Hari-hari kambing. Kan hari-hari lembu kan? Tak. Rupanya dos yang kita ambil itu berlebihan ataupun kuantiti yang kita ambil itu berlebihan. Itu yang mudarat tu. Tapi kalau bicara tentang ni pula, tahu tak apa hikmah kalau kita bincang harap tak lagi tajuk lah Sufian. Apa hikmah syarat sah sembelih kambing untuk akikah dan korban? Mesti umur 2 tahun kan kambingnya. Kenapa 2 tahun? Rupa-rupanya kambing yang bawah 2 tahun ni adalah kambing yang belum matang. Kita istilahnya makan anak kambing. Anak kambing perlukan semua tu, kolesterol, perlukan semua dalam badan dia sebab dia nak bina sistem tubuh badan dia. Dia nak bina sistem tubuh badan dia. Bila kambing dah matang, dah besar, sistem pertahanan diri dia dah kuat, Jadi dia tak perlu lagi kolesterol yang banyak. Sebab itu kalau kita makan kambing yang umur 2 tahun ke bawah, sebagaimana disyaratkan dalam syarat sah untuk kita korban dan syarat sah untuk akikah, kambing tu tak ada mudarat lah. Kambing tu tak ada mudarat. Sebab itu kena tahu dari sudut tu. Jadi maksudnya sunnah Nabi ni luas. Sunnah Nabi luas dan ada rahsia, ada rasional di sebalik sunnah Nabi SAW. Itu lagi kita bicara tentang tu. Tadi Ustaz Jafri kata masuk dalam tandas. Masuk dalam tandas kaki kiri dulu, lepas tu keluar kaki kanan. Kenapa kita bikin kaki kiri dan keluar kaki kanan? Selama ni kita dah tahu dah apa hikmahnya. Cuma kita tak kaji. Bila tak kaji, bagaimana kita nak menghayati sunnah tersebut? Kalau menghayati dalam bahasa Melayu ni, kita nak rasa kemanisan dia macam mana? Ataupun lebih besar lagi, macam mana kita nak jadikan dia sebagai cara hidup kalau kita sendiri tidak mengetahui apa rahsianya, apa hikmah yang tersembunyi setiap amalan sunnah Nabi SAW. Jadi kita bongkar, bila kita bongkar baru kita dapat tahu. Rupa-rupanya Sufyan, yang pertama sekali kalau kita melangkah kaki kiri, sains kata sifat langkah kanan ini dia laju dan hentakan dia kuat berbanding sifat langkah kiri ni ataupun kaki kiri ni hayunannya perlahan dan Allah SWT hentakannya dia perlahan. Jadi kalau kita masuk dalam tandas kaki kanan, kebarangkalian untuk jatuh tu tinggi sebab hayunannya laju, hentakannya kuat berbanding kaki kiri yang sifat hayunannya lemah dan hentakan dia tak kuat. Jadi kalau kita melangkah kaki kiri, kebarangkalian untuk jatuh tu rendah. Sebab itu hikmah dari sudut sains.
Sebab saya rujuk dengan sahabat saya doktor pakar ortopedik Mm-mm. di Hospital Glen Tulang. Eagle Johor Bahru kan. Mm-mm. Sebab saya terbaca satu artikel, dia kata kalau kita melangkah kaki kiri, kita akan terhumban ke belakang. Jadi kuranglah risiko. Kalau kita terhumban ke depan, pipe ada, sinki ada, jadi mungkin kecederaan tu lebih kan. Jadi saya terbaca tu. Saya rujuk pada sahabat saya doktor pakar ortopedik, betul ke ada joint dekat antara sendi kaki peha dengan pinggul kita ni ada joint yang macam tu. Maksudnya kalau kita melangkah kaki kiri, kita tergelincir akan jatuh ke belakang. Dan kalau kita melangkah ke kanan, bila kita tergelincir kita akan tersembam ke depan. Dia kata kurang tepat tu Syed, dia kata. Yang tepatnya disebut tadi lah, langkah kanan lebih cepat, lebih laju dan hentakannya lebih kuat berbanding kaki kiri. Itu hikmah dari sudut sains. Dari sudut akhlak pula, rupa-rupanya Nabi SAW dan Islam nak mengajar kita kalau melangkah ke tempat yang baik, langkah kiri. Melangkah ke tempat yang tak baik, melangkah ke tempat yang baik, langkah kanan. Sebab itu orang Melayu pun langkah kanan kan. Lagi-lagi kalau datang rumah Ustaz Jafri tengah masak, wah, langkah kanan kita ni. Sebab Ustaz Jafri masak. Langkah kanan ni langkah yang baik. Anda makan pandai Ustaz. Makan pandai. Okey, langkah kanan kita. Okey. Langkah kanan, orang Melayu pun panggil langkah yang baik. Betul. Sebab itu bila melangkah ke tempat baik, contoh ke masjid, langkah kanan, tempat yang baik. Tandas, langkah kiri. Sebenarnya dari sudut akhlak nak mengajarkan kita bahawa kita sendiri yang dah boleh mengklasifikasikan dah. Maksudnya, ya, ni tempat yang baik, ni tempat tak baik. Jadi kalau tempat yang baik, langkah kanan. Tempat yang tak baik. Sufian? Ya Ustaz. Okey ke line kita? Hang. Okey. InsyaAllah. Okey. InsyaAllah. Ada sikit-sikit je Ustaz. Okey je. Teruskan silakan insyaAllah. Okey. Kalau kita melangkah ke tempat yang baik, langkah kanan. Okey, soalannya. Melangkah ke tempat tak baik, langkah? Kiri. Tak. Kalau kita dah tahu tempat tu tak baik, tak payah melangkah, patah balik. Aloh. Inilah bersungguh-sungguh nak jawabkan berhati-hati. Dah kena juga. Dia Kan, kalau dia stop nampak? kejap tu maksud ada benda tu. Kan? Okey Ustaz. Tak. Yelah Nampak kan? kan? Maksudnya cantiknya Islam dari sudut akhlak. Dari sudut sains, tadi kita dapat manfaat. Maksudnya melangkah kaki kiri, kita keberangkalan untuk jatuh tu rendah sebab sifat langkah kiri ni sifat langkahnya lemah, hentakannya perlahan. Tetapi dari sudut akhlak sebenarnya, kita yang boleh klasifikasikan dah. Maksudnya tempat ni tak baik, tempat ni baik. Jadi kalau kita melangkah ke tempat baik, langkah kanan. Melangkah ke tempat yang tak baik, patah balik lah kan. Sebab kita sendiri dah mengklasifikasikan sebagai tempat yang tak baik. Sebab itu sebenarnya nak beri isyarat pada otak kita, pada akal kita bahawa ini sunnah. Ini sunnah sebenarnya. Itu hebatnya kalau kita bicara tentang sunnah Nabi SAW. Dan rasional. Cuba bagaimana? Yusufian? Dan rasional sunnah tu lah kan. Di sebalik sunnah-sunnah yang kita amalkan tu kan. Sebab itu tadi Ustaz Jafri sebut bahawa Nabi diutus kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi diutus kepada kita bukan sekadar mengenalkan kita siapa Tuhan yang layak disembah. Ya Allah adalah Tuhan yang sebenar-benarnya. Tetapi Nabi diutus kepada kita sebagai contoh ataupun sebagai role model untuk kita ikut. Dan Ustaz Jafri pun sebut tadi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Maksudnya Nabi diutus daripada kalangan kamu sendiri, iaitu manusia, supaya manusia boleh tiru. Manusia boleh tiru, manusia boleh ikut Nabi SAW. Sebab itu ini hikmahnya. Betul kita bicara tentang sunnah ni sangat luas sebenarnya, dan kajilah di sebalik amalan sunnah tu, masya-Allah, banyak rahsia. Dan satu lagi menarik, kalau ngikut yang soalan ditanyakan pada yang tentang cara berkomunikasi kan dalam alam maya ni, kita nak online kan, apa sunnah yang kita boleh Allah SWT kita boleh amalkan. Kalau kita bertemu di luar boleh ucap salam kan. Yang kedua kita boleh bersalaman. Tahu tak hebatnya orang Melayu kita ni, amal sunnah dia bukan sekadar Assalamualaikum. Dia datang sekali package salam. Sebab itu berjabat tangan, orang Melayu kita panggil salam. Daripada perkataan sin lam alif mim salam, Melayu pun sin lam alif mim salam juga. Dan daripada perkataan salam juga, orang Melayu tambah huruf ta.
Sin lam alif mim ta, selamat. Selamat. Kan? Jadi sebenarnya betul. Salam, ucapan selamat. Selamat sejahtera atas kamu. Sejahtera. Okay. Yang besarnya adalah doa sebab atas kamu tu. Selamat atas kamu. Masa Ustaz Jafri mungkin dia accident baru-baru ni kan. Tapi tak teruk Alhamdulillah sebab sebelum berpisah ada orang beri salam pada Ustaz Jafri mungkin. Allah. Assalamualaikum Ustaz. Sebab kan. Assalamualaikum Ustaz. Jadi Assalamualaikum Ustaz bermaksud salam selamat atas Ustaz. Nampak? Jadi bila selamat dan salam atas Ustaz, dia jadi doa pada Ustaz Jafri. Alhamdulillah. Kita je yang tak selamat. Tapi batang tubuhnya selamat Alhamdulillah. Mungkin sebab dengan kedekatan salam tu. Kita rasa ucapan salam tu sekadar ucapan salam. Macam good morning, biasa-biasa kan, je kan kita rasa kan. Biasa-biasa tak. Sebenarnya doa. Assalamualaikum. Selamat atas kamu. Dan hebatnya masyarakat kita dia bukan sekadar salam assalamualaikum tetapi dengan salam tu. Nampak ada dua sekali salaman berjabat tangan. Berjabat tangan juga sunnah Nabi SAW. Disebut dalam hadis ma min muslimaini yaltaqiyani yatasafahani illa ghafara lahumma qabla an yatafarraqa. Tidak bertemu dua orang muslim itu yaltaqiyani yang saling bertemu yatasafahani saling berjabat tangan illa ghafara kecuali Allah ampunkan lahumma keduanya qabla an yatafarraqa sebelum keduanya berpisah. Maksudnya bila dia bersalam je gugur dosanya. Hebat kan? Tapi dalam norma baru ni tak boleh bersalaman. Tapi masyarakat kita ni memang rasa Allah. Ustaz Jafri kan kalau kita jumpa kadang-kadang dia nak salam juga. Dia tak boleh yang letak kat dada ni tak boleh. Letak kat dada tak boleh. Dia nak salam juga. Tak puas. Sebab itu memang masyarakat kita, masyarakat Melayu kita memang dia dah package sekali. Ucapan salam mesti datang dengan salam. Ucapan salam mesti datang dengan salam. Jadi sebenarnya masyarakat kita kuat amal sunnah sebenarnya. Kuat amal sunnah. Jadi itu yang kita nak bincang tentang tu. Kalau tak boleh berjabat salam, salam tu yang paling penting sekali. Ucapan tu bukan sekadar ucap tetapi doakan. Kita kena lintaskan dalam pemikiran kita bahawa bila kita nak berpisah, kita kata Assalamualaikum, selamat atas kamu. Kita bukan sekadar ucapan tapi kena niatkan dalam hati dan lintaskan dalam minda kita ni bahawa kita mendoakan sahabat kita selamatan atas kamu. Dan bila dijawab pula waalaikumsalam, dan ke atas kamu juga keselamatan ataupun sebagaimana kamu doakan kepada aku. Jadi bila bertemu dua Islam ni dia akan saling doa mendoakan. Tak kisahlah di alam maya ke ataupun secara fizikal ke, walaupun kita tak boleh berjabat tangan, tangan letak kat dada kan, tapi Allahu Akbar, kita kena faham tentang perkataan salam tu bukan sekadar ucapan tetapi doa mendoakan. Itu yang pertama. Yang kedua dari sudut komunikasi ni, Pian kalau saya terlalu panjang Pian potong Allah tak beranilah nak orang mencelah. Masya-Allah. Apa? Teruskan boleh insya-Allah. Okey. Dari sudut nak berkomunikasi ni, apa yang paling penting kita lihat masyarakat kita sekarang ni, masya-Allah. Bukan saja dah tidak mengamalkan sunnah dalam perbualan, terutama dalam alam maya ni, hatta sampai bersanggah langsung daripada apa yang dilakukan oleh baginda SAW. Apa dia? Tengok komen-komen kita tengok kan, masya-Allah. Sampai kadang-kadang kita tak mampu nak baca. Ya. Adakah itu ikut akhlak Nabi SAW? Tak. Jauh sangat tak berakhlak dengan akhlak Nabi SAW. Komen-komen kadang-kadang kita ni yalah, kita buat benda baik tapi ada juga kalau kita baca komen yang negatif kat situ, seolah-olah kata alah nak nunjuk tu dan sebagainya kan, ataupun ada teguran yang menjatuhkan kita, sebab itu jauh sekali dengan akhlak Nabi SAW. Sedangkan Nabi SAW dia sentiasa mendoakan orang lain. Dan kalau kita lihat dalam tuntutan ni, kalau kita bincang, man amana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut, berkata baik ataupun diam. Begitu kita ni dalam alam maya ni kadang-kadang kita geram nak tulis juga. Sebab tu dah diajar dalam Islam, kalau tak tahu nak cakap apa, tak tahu ni, diam lebih baik.
Itu sebenarnya yang perlu kita ambil dari sunnah Nabi SAW untuk berkomunikasi, insyaAllah. Cukup kira tu kan. Menarik, Ustaz. Nanti kita masuk orang kedua, insyaAllah. Ustaz, terima kasih Ustaz. Tapi Ustaz dah bagi satu hint yang mana kejap lagi kita akan sambung dekat luar. Ni dekat alam maya kan, yang tentang komen. Kadang-kadang nama bila tengok profil kan, macam soleh-solehah je mukanya. Tapi tulisan tu, ya Allah, sangat tidak menggambarkan siapa dia sebenarnya. Mungkin kejap lagi Ustaz Rushdi, untuk second round nanti Ustaz akan kongsikan sikit kisah dalam keluarga pula. Dalam keluarga lain pula, ke alam maya lain. Dalam keluarga, yelah sebab kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Contoh Nabi dah bagi dah, Nabi yang paling baik contohnya pada keluarga baginda. Kenapa kita tambah-tambah dalam musim PKP ni dah memang hikmah besar kita dapat duduk kat rumah, patutnya duduk baik-baik dengan keluarga. Tapi yang atas dam-dam-dum, yang tepi dam-dam-dum kan, ada je benda yang nak digaduhkan Ustaz. Kejap lagi Ustaz sunnah dalam keluarga. Ini menarik juga yang Ustaz Rushdi nak pasal sambung. Ustaz Jafri jawab sunnah dalam keluarga. Mukadimah dia Ustaz Jafri. Mukadimah sikit Ustaz. Kenapa? Rumah saya tak ada tangga pun. Rumah saya satu tingkat je. Tapi rumah Ustaz jauh-jauh. Jauh-jauh tapi nak masuk rumah. Oh ya. Tapi yang penting dekat di hati Ustaz selalu kan. Dekat di hati. Itu nanti pandai-pandai lah korang bagi-bagi soalan tu, jawapan tu. Tapi sekarang Ustaz Jafri punya giliran untuk round kedua ni. Kita nak cerita tadi tentang macam Ustaz Rushdi dah bayang dan gambarkan tentang apa silaturahim dengan kita rindu kawan-kawan kita lama tak jumpa, tak boleh nak bersalam dan sebagainya kan, sebab SOP dan sebagainya. Malah ada orang mungkin sampai sekarang tak berhenti lagi duk rasa mengeluh sebab tak boleh pergi masjid, rindu sangat dengan masjid, kat masjid pun kena jarak-jarak dan sebagainya. Ini satu yang kita semua lalui lah dalam tempoh wabak ni. Tapi hakikatnya dia bukan kat Malaysia je kan Ustaz kan. Macam Ustaz Jafri sebutkan awal tadi pun, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melalui ujian-ujian, dugaan-dugaan seperti ini, keterbatasan dan sebagainya. Macam mana Ustaz, apa yang boleh kita buat secara praktikal sekarang ni? Tak boleh pergi masjid, tak boleh jumpa orang. Ustaz sebutkan supaya kami boleh catat dan amalkan sunnah-sunnah dalam norma baru ni Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wala. Tak puas dengan Ustaz Rushdi cerita tadi. Dan sahabat-sahabat yang nak mendengar lebih panjang lebar tentang scientific explanation tentang apa yang tersebut, rasionalisme sunnah, rasional sunnah, apa yang terkandung hikmah di sebalik sunnah, scientific penjelasan saintifik dan sunnah, boleh ikut InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad, apa yang Ustaz Rushdi menyampaikan dalam program-program dia lah. Ada buku dia yang ditulis. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita duduk dalam waktu COVID-19 ni, waktu wabak. Bila duduk dalam waktu wabak, tidak ada reference yang kita boleh ambil melainkan reference yang ditunjukkan atau perujukan yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW dan ulama-ulama yang melalui proses-proses yang begini. Dalam sejarah menceritakan bagaimana Masjidil Haram sendiri pernah 40 kali ditutup. 40 kali ditutup disebabkan oleh wabak. So kalau cerita tahun Masjid Haram tu. Tu cerita dia. Sekarang ni tak boleh tengok dah macam tu keadaan ni kan. Betul lah. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Waktu haji ni. Kan. Sekarang dah tak boleh, kita tak dapat momen macam tu. Jadi sebenarnya Masjid Haram sendiri 40 kali dah ditutup. Dan ada senarai tahun-tahun yang langsung tidak ada haji. Ada satu waktu tu 3 tahun berturut-turut haji tak ada. Langsung 3 tahun haji tak ada. Kita ni dalam wabak ni masih ada haji. Tapi cuma terhad dengan yang keterbatasan tertentu, limitation jumlah jemaah haji sebagainya. Tapi seolah Masjid Ahmad nak cerita Masjid Haram sendiri 40 kali ditutup. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Apa yang berlaku dan apa yang disarankan oleh ulama yang contemporary yang sekarang ni yang kita yang sedang kita hadapi, yang sedang kita lalui ini, ialah berdasarkan kepada rujukan-rujukan dan perbincangan-perbincangan yang terperinci, yang detail, yang jelas, yang kita orang awam ikut. Siapa yang tak rindu nak solat berjemaah secara
rapat-rapat kan. Itu pun dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita merapatkan saf. Masjid ditutup. Kita ni sekarang ni masjid tak tutup tuan, masjid masih buka. Masjid masih buka. Kita tak tutup masjid kan Ustaz Rusdi kan? Ada kan masjid? Tak, masjid kita tak tutup. Siapa kata masjid tutup? Dia orang yang komplain kata masjid tutup. Masjid kita tak tutup. Kita tutup sekejap hari tu waktu fikir. Betul Pian. Waktu ni Allah SWT tahu dah apa yang dia ajar pada kita. Dia ajar pada kita disiplin untuk ke masjid. Kita diajar disiplin untuk ke masjid. Sekarang ni siapa lambat tak boleh masuk masjid. Jangan marah masjid. Siapa suruh kamu lambat? Nah lawan. Kita disiplin kita untuk dakwah. Proof, buktikan yang kita sungguh-sungguh nak jadi orang yang berhajat untuk masuk dan solat dalam masjid. Buktikan. Pukul 1 masuk zuhur, pukul 12 suku dia dekat masjid dah. Ini baru betul-betul. Bukan tulis dekat dalam Facebook, dalam komen, dalam post semua. Kata apa ni masjid macam ni. Tak, buktikan dulu yang kita tu macam tu. Semua orang pun rindu untuk merapatkan saf. Siapa orang tak rindu? Allah SWT tuan-tuan untuk merapatkan saf sebagainya. Allah SWT tuan-tuan. Kita nak apa-apa macam tu. Tuan-tuan, Allah SWT. Saya tengok apa yang berlaku sekarang ni. Kita banyak bergaduh tuan-tuan. Kita banyak bergaduh. Sebenarnya apa yang kita kena buat pada waktu ni? Pada waktu ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertamanya untuk kita duduk dalam suasana ni, kita banyakkan berdoa. Ini waktu yang dituntut kepada kita untuk kita banyakkan doa. Jaga doa kita dengan Allah. Allah nak mendengar doa-doa kita. Nak berdoa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak berdoa, dia ada benda yang memakbulkan doa. Ada doa yang kita nak doa nak minta kepada Allah ni. Allah sebut, "Ud'uni astajib lakum." Kamu minta padaku, aku akan tunaikan untuk kamu. Ini janji Allah yang Allah mesti bagi kita. Jadi kita nak berdoa, nak minta kepada Allah, ada syarat-syarat nak makbul doa pula. Yang pertama apa syarat untuk kita makbul doa? Allah mesti di antara yang menjadi penghalang daripada doa yang makbul ialah dosa dan kemaksiatan yang kita buat. Maka apa kita kena buat dalam waktu dan tempoh ni untuk memastikan doa kita dimakbulkan oleh Allah, kita kena tinggalkan maksiat. Bukan dalam tempoh ni kita lagi banyak maksiat. Kita tengok waktu dalam tempoh PKP ni, antara laman paling popular ialah laman porno. Kan? Laman porno. Betul. Ini kajian yang dibuat. Maksudnya antara negara yang paling tinggi capaian laman-laman porno ini, minta maaf cakap negara kita. Negara kita ni antara negara yang tertinggi. Capai Allahumma salli. Macam mana kita nak Allahumma salli nak keluarkan diri kita daripada wabak ni seandainya kita masih melakukan dosa dan kemaksiatan. Doa kita tak dimakbulkan oleh Allah bila kita tenggelam dalam maksiat. Maka subhanallah, nak pastikan doa kita ni makbul, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kena pastikan yang yang kita ni keluar daripada maksiat. Pertama, Ustaz Syahmat. Jadi tuan-tuan, dan di antara maksiat yang Allah sangat benci, apa-apa di antara maksiat yang sangat Allah benci, ialah apabila orang Islam sama orang Islam bermusuh sama-sama. Ya. Betul tak? Ustaz Syahmat. Allah sebut dalam Quran, Allah SWT, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini perintah Allah. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah dan jangan pecah belah. Ini perintah Allah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman saudara kamu sehingga dia kasih pada saudara dia sebagaimana dia kasih kepada diri sendiri. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Antara maksiat yang sangat besar, yang sangat mengundang kemarahan Allah, ialah bagaimana orang Islam dengan orang Islam sendiri berpecah belah dan bermusuh sama-sama mereka. Dan ini yang berlaku waktu PKP ni. Masing-masing menyalahkan masing-masing. Ini punya pasal, inilah kamu ni tak ikut ni lah, kamu tu tak lu. Masing-masing duk menyalah. Kita tengok bergaduh dekat dalam Facebook setiap hari. Berkaitan dengan apa yang sedang berlaku di kalangan orang Islam sendiri. Maka bila Allah nak limpahkan barakah ni, bila orang Islam sama orang Islam ni bergaduh, kita keep on blaming. Oh, ini kerja-kerja Yahudi lah, ini kerja-kerja apalah, Freemason lah apa. Kita keep on blaming them. Kita sentiasa duk menyalahkan mereka. Dan apa yang mereka nak? Kalaulah ini betul perancangan mereka, maka mereka telah berjaya. Berjaya apa?
berjaya memecah belahkan orang Islam. Kita ikut rentak dia. Sahabat, maka tuan-tuan, jangan bergaduh. Ini bukan waktu bergaduh. Ini waktu orang Islam semua bersatu hati. Bersatu hati. Lagi yang kedua, nak pastikan doa makbul. Apa dia? Jaga makan. Jaga apa yang masuk dalam perut kita. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahu wa umur mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ila akhir hadis. Fi akhir hadis qala Nabi SAW, inna fi kulli jasadin mudghatan. Idza salahat salah jasadu kullu wa idza fasada jasadu kullu ala wal qalb. Atau kama qala Rasulullah SAW. Halal tu jelas, haram tu jelas, namun ada di antara kedua yang nama syubhah yang ramai tak tahu tentang dia. Siapa yang hati-hati dengan para syubhah ni, Allah saya dia menjaga agama, yang menjaga kehormatan dirinya. Di hujung hadis Nabi kata apa? Sungguh ada pada setiap tubuh badan tu ada seketul daging. Kalau elok daging ni maka elok seketul tubuh, kalau buruk daging ni maka buruk seketul tubuh. Itu adalah hati Nabi SAW. Tuan-tuan, Allah maksud simak. Tuan-tuan dengar ni saya nak sebut dia lah. Nak doa kita makbul, nak supaya Allah angkat wabak kita doa pada Allah agar Allah angkat wabak kita ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tolong jaga apa yang masuk dalam perut kita. Dalam tempoh PKP ni, berapa ramai di kalangan kita yang terpaksa bekerja di rumah. Work at home. Bila kita work at home, kita bekerja di rumah, berapa ramai di kalangan kita yang betul-betul menjaga amanah. Kita bekerja dalam waktu kerja kita di rumah. Kita mengambil gaji penuh. Majikan kita mengharapkan kita bekerja daripada pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang ataupun yang seumpama dengannya. Betul-betul kita kerja tak macam tu, ataupun kita tidur. Kita buat kerja kita pergi buat usaha kita jual barang online. Kan? Kita berniaga, kita buat apa sebagainya. Side income sebagainya pada waktu kita bekerja. Subhanallah, saya takut doa kita tidak dimakbulkan oleh Allah. Sebab apa? Sebab kita mengambil benda haram dalam kehidupan kita setiap hari. Waktu Allah bagi wabak dekat kita, Allah bagi sikit ujian dekat kita, bukan kita makin dekat pada Allah, tapi kita duk ambil benda haram dan kita bagi ahli keluarga kita makan daripada benda-benda yang diharamkan oleh Allah SWT. Yang ketiga. Yang ketiga. Jadi tuan-tuan, yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak bagi doa kita makbul, buat apa? Dekatkan diri kita kepada Allah dengan amalan-amalan sunat. Salli ala sayyidina Muhammad. Dan Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis qudsi, Allah kata apa? Ya, hamba-Ku beramal dengan amalan sunat sehingga aku pun mencintainya. Dengan apabila aku mencintainya, maka akulah yang akan menjadi matanya, dengan mata dia itu melihat, aku menjadi telinga itu dia mendengar, aku jadi tangan itu dia megang, aku jadi kaki itu dia berjalan, dan setiap daripada doanya akan aku makbulkan, dan apabila dia minta pertolongan maka aku akan berikan kepadanya pertolongan. Jadi waktu kita duduk dalam tempoh ni, apa yang kita kena buat? Kita kena perbanyakkan amalan-amalan sunat. Baca Quran ramai-ramai. Kalau rasa malas sangat nak baca Quran, mai duduk dengan saya tiap-tiap pagi 6.30 pagi usratuna, kita baca Quran sama ramai-ramai. Saya dia itu pun hikmah PKP kan, hikmah PKP. Waktu tak ada PKP tu tak reti saya nak online ni. Apa semua sebagainya. Ramai ustaz, lepas subuh semua ikut ustaz nak kuliah tafsir. Mana ada ikut Sofian lah. Mana ada. Orang tak pasang radio kat rumah. Jadi bila ada orang duk nak ikut kita tu, kita pun jadi motivasi kita untuk zaman baca Quran. So dia pushing factor kita untuk kita baca Quran kan. Jadi maksudnya kan baca Quran, dan di antara amalan yang menjadi amalan yang sangat baik untuk kita amalkan pada waktu ini ialah bersedekah. Beristighfar. Amalan sunat. Istighfar. Istighfar ini penyelesaian kepada banyak masalah. Salli ala sayyidina Muhammad. Demikian yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Disebutkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata apa? Salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dahulu kita punya dua punca keamanan. Yang jadi aman ni, tenang, aman, damai ni, dua punca dulu. Iaitulah pertamanya Rasulullah SAW, yang keduanya ialah istighfar. Salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Satu punca keamanan telah pun diangkat, iaitu Rasulullah SAW. Tak ada dah. Salam. Yang tinggal hanya lagi satu punca keamanan, iaitulah istighfar. Maka perbanyakkanlah istighfar. Nak harap keamanan, nak harap kita diangkat pada wabak ni, inilah penyelesaian dia. Kita boleh rujuk surah Allahumma salli ala sayyidina Nuh ayat 10 hingga 12. Bagaimana Allahumma salli ala sayyidina yang Allah menceritakan tentang kelebihan istighfar. Salli ala sayyidina Muhammad. Allah turunkan hujan, Allah kurniakan suria keturunan yang baik, Allah beri barakah pada kehidupan. Perbanyakkan beristighfar. Maka pada waktu ni kita lazimi istighfar. Saya teringat satu kalam ulama yang sangat istimewa. Apa kata dia? Dia kata, Allahumma salli ala mungkin apa yang berlaku kepada kita pada waktu ini ialah disebabkan kita sudah mula Allahumma salli. Okay, sorry. Tak apa. Okay. Salli ala mungkin apa yang sedang berlaku pada kita pada ketika ini ialah disebabkan oleh kita mula meninggalkan istighfar. Salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita dah melakukan dosa dan Allah menunggu istighfar kita. Maka Allah menurunkan sesuatu kepada kita untuk kita kembali beristighfar. Maka beristighfarlah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah akan mengangkat balik apa yang kita lalui ini dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, Ustaz Ismail Muhammad, di antara amalan ni ialah beristighfar. Damang, ingat apa benda tadi ni? Kita waktu ni kita perlukan pada doa ni. Kita perlu pada doa kan? Kita perlu pada doa. Kita sangat kuat. Jadi untuk memastikan doa kita makbul, yang pertama apa tadi ni? Yang pertama ialah pastikan kita meninggalkan perkara kemaksiatan. Yang keduanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita apa? Tentang siap makan. Jaga apa yang masuk ke dalam perut kita. Yang ketiganya ialah kita memperbanyakkan amalan-amalan sunat. Kita berzikir kepada Allah, kita melakukan amalan-amalan sunat dan sebagainya. Maka sebenarnya ini akan menyebabkan doa kita akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di antara amalan-amalan yang boleh kita buat, tuan-tuan. Tolong jangan duk bergaduh sama-sama. Kita tolonglah. Saya nak minta sungguh-sungguh, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita mungkin tak boleh nak semayang rapat-rapat sah. Kita mungkin tak boleh nak salam musyafahah ni macam disebutkan oleh Ustaz Rushdi tadi ni. Salam, kita sebut salam, kata musyafahah kan. Ini salam ni, kita orang Melayu panggil salam. Allahumma salli ala Muhammad. Kita tak boleh nak buat banyak macam tu. Kita tak boleh nak pergi masjid macam mana kebiasaannya. Kita tak boleh nak duduk dalam halaqah majlis ilmu seperti mana yang kita duduk biasa buat sebelum ni. Tapi ingat apa yang Nabi SAW sebut. There's no hello. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang Nabi SAW sebut? Nabi kata apa? Allahumma salli perkara yang kita biasa lakukan. Allah akan kurniakan pahala kepada kita sebagaimana pahala yang kita biasa dapat waktu kita bermusafir dan ketika kita sakit, sebagaimana pahala yang kita dapat ketika kita sihat dan ketika bermukim. Maksud dia, amalan yang kita duk buat ni, yang sebelum ini kita rajin pergi sembahyang di masjid, kita rajin duduk dalam majlis ilmu, kita rajin merapatkan saf, kita jumpa orang, kita salam, bukan sakat salam, peluk lagi. Lupa kali dah. Bupak dia. Dan kita duk biasa buat semua amalan-amalan kebaikan yang kita duk biasa duk buat, tapi kita terhalang disebabkan oleh sesuatu ni. Lalu apa yang Nabi kata apa? Pahala tetap Allah akan bagi sama saja. Maka apa kita nak risau? Apa kita nak sedih? Ya sedih apa? Kita doa aja. Satu hari nanti Allah akan balik. Dan lagi satu, tolong jangan komplain banyak. Sallallahu alaihi wasallam. Tolong jangan komplain banyak. Oh, tak boleh, yang ni tak boleh, yang ni tak boleh, yang ni tak boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu Nabi SAW kata apa? Hebatnya orang mukmin. Ajaibnya orang mukmin. Orang mukmin ni ajaib. Ajaibnya lagu mana? Apabila dia ditimpa, apabila dia dikurniakan nikmat, dia bersyukur. Yep. Apabila dia ditimpa musibah, dia bersabar. Tuan-tuan, kita kena jadi orang mukmin yang Nabi kata ajaib ni. Subhanallah, kita jangan sampai dapat nikmat kita tak bersyukur, dapat musibah kita komplain. Ini bukan sifat orang mukmin. Mukmin sabar,
orang mukmin. Subhanallah tuan-tuan, merayu merintih kepada Allah. Inilah waktunya subhanallah kita dekatkan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Allah akan jauhkan kita dari wabak ni. Tuan-tuan, apa yang kita ada ni kita syukur. Tak boleh rapat-rapat, tak apalah. Pilah semayang dulu. Pilah. Takut nanti kalau kita terlalu banyak komplain, Allah cabut nikmat tu nanti. Masjid pun kita tak boleh nak pergi dah. Wallahu a'lam. InsyaAllah mudah-mudahan jadi Allahu manfaat. Akbar. Terima kasih Ustaz Jafri untuk pencerahan dan juga penjelasan apa yang kita nak buat masa-masa tempoh PKP ni. Bukan apa Ustaz, sebab kadang-kadang ada antara kita dia macam dia rasa macam letih lah. Dulu awal-awal dulu boleh lagi kan, rasa macam boleh patuh ikut SOP dalam PKP dan sebagainya. Sekarang ni macam dah lama sangat aku tak pergi Jumaat ni. Kan ada orang dia boleh cakap macam tu kan. Berapa Jumaat aku tak pergi dah ni kan. Kan dulu-dulu kita kalau kata jadi kafir dah. Na'udzubillah kan. Dulu kan kata kalau 3 Jumaat tak jumpa ni itu pendek umur tu. Sekarang dah berapa Jumaat tak pergi. Tapi macam Ustaz Jafri cakap tadi lah, jangan mengeluh. Kat situ ada hikmah besar untuk kita lalui. Dan mai kita sambung pula cerita masuk rumah kita ni. Tadi kita dah cerita gambaran sikit lah. Sambil-sambil tu kalau sahabat-sahabat kita yang menonton kat Facebook ni, kalau ada soalan nak tanya pada Al-Fadhil Ustaz Jafri atau Ustaz Rushdi, boleh tulis di ruangan komen. InsyaAllah kalau mana ada masa yang sesuai dan juga boleh kita ajukan pada kedua-dua orang ustaz kita. Okey. Ustaz, tadi saya sebab juga tengok cari, memang betul lah kalau laporan akhbar menceritakan dalam PKP kes perceraian pun meningkat. Ada orang juga cakap dalam PKP ni lah baru aku kenal isteri aku yang sebenar macam mana. Aku ingat bos kat pejabat garang, rupanya isteri kat rumah lagi garang. Cuma nasib baik dia tak marah aku, dia marah anak-anak. Jadi ada warna-warna sebenar yang terzahir masa PKP Ustaz di antara kita dan keluarga. Macam mana sunnah Nabi SAW boleh membawa kita pada kunci kebahagiaan wa imma dalam tempoh diuji dengan pandemik COVID dan wabak Ustaz ni. Silakan Ustaz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita merujuk rumah tangga ni sebenarnya adalah gedung pahala. Itu kena tahu. Dia gedung pahala. Bila kita duduk dalam rumah tangga, sebenarnya semua perkara yang kita lakukan untuk keluarga tu semua pahala. Kalau sebelum ni kita keluar daripada rumah untuk mencari rezeki halal, keluarnya seorang ayah daripada rumah untuk mencari rezeki halal, sepanjang hari itu pahala. Ibu yang tinggal di rumah untuk menyediakan masakan, untuk menyediakan makanan, membasuh baju, mengemas rumah, pahala. Anak-anak yang pergi sekolah, pahala. Kan? Semua pahala. Jadi sebenarnya rumah tangga kita ni adalah satu gedung pahala. Kena ingat tu. Kena ingat tu. Jangan jadikan rumah kita neraka. Jangan jadikan rumah kita neraka. Sebab Allah beri peluang pada orang yang berkahwin ni. Itulah. Orang yang berkahwin ni. Pahala yang sangat mudah. Pahala yang sangat mudah. Dengan contohnya dia bermain dengan anak-anak, bermesra dengan anak, pahala. Semua pahala. Kita kalau nak solat mungkin berapa rakaat kita mampu untuk solat kan. Dah 8 rakaat rasa letih dah. Baca Quran pun kadang-kadang satu muka dan soalannya Quran tu, mushaf tu macam ada gas pemedih mata. Ya Allah. Pedih bawa satu muka rasa pedih kan, rasa pedih. Kita mungkin boleh baca Quran satu muka atau 2 muka, tetapi kalau kita nak berbual dengan isteri kita, kita bergurau dengan anak kita, kita berborak dengan anak-anak kita, boleh sejam, 2 jam kan, tu semua pahala untuk kita. Sebab itu kena tahu banyak sebenarnya kalau kita rujuk apa amalan yang kita boleh buat sepanjang PKP ni dalam rumah tangga kita. Sebab itu kalau kita bincang, ada memang seekor syaitan ada panggil yang ditugaskan untuk merosakkan rumah tangga ni. Merosakkan rumah tangga. Yang kita tahu namanya Dasim kan, yang duduk di hadapan pintu rumah setiap orang, setiap manusia ni. Bila seorang tu masuk tanpa memberi salam dalam rumah, dia akan duduk bertinggik di atas bahu orang yang masuk tersebut, dan dia akan masuk dalam hati isteri, supaya isteri ni rasa hilang hormat pada suaminya. Kalau isteri yang masuk, dia akan bertinggi atas bahu isteri dan masuk ke dalam hati suami, supaya suami ni mula dah membenci, rasa bosan dengan isterinya. Bila masuk dalam hati anak-anak, dia akan tanamkan untuk sifat derhaka pada anak-anak, pada ibu dan ayahnya. Sebab itu kenapa ditugaskan ada syaitan khusus, untuk merosakkan rumah tangga Islam ni. Sebab rumah tangga Islam ni gedung pahala. Syaitan tak nak orang Islam ni
dapat pahala free macam tu. Ya Allah. Dia tak nak dapat pahala free. Kalau solat ni mungkin syaitan berjaya. Dia kata tak apalah, tidurlah. Subuh panjang lagi, pukul 7 pun boleh solat lagi, dia kata kan. Syuruk dah sekarang pukul 7 Ustaz. Oh, ke 7 syuruk kan. Yalah. Lepas tu dia kata kat 6.50. luar tu hujan. Sekarang ni Pian tahulah, Pian selalu sembahyang Isyak. Tengok matahari, kita lalu tengok matahari naik. pukul 4 pagi dah kat konti dah kan. Allah. Jadi apa nama, kat luar tu kadang-kadang hujan, syaitan kata tidurlah, luar tu hujan, seronok kan. Hari ni hari Ahad. Jadi tidurlah kan, dia kata. Dia mudah untuk ganggu kita dari sudut tu. Mungkin solat, dari sudut puasa kan, dari sudut apa, baca Quran, dia mudah untuk ganggu kita. Tapi dia susah untuk ganggu kita bila kita duduk dalam keluarga kita. Susah sangat nak ganggu kita. Sebab kalau kita bermain dengan anak, pahala. Pada dia, Allah, senangnya dapat pahala dalam rumah tangga ni. Kan, senangnya dapat. Bila bergurau dengan anak, pahala. Bergurau dengan isteri, pahala. Isteri bergurau dengan suami, pahala. Anak-anak bergurau dengan ibu dan ayahnya, pahala. Semua pahala. Sebab itu kena tahu pentingnya rumah tangga. Okey. Tadi antara amalan sunnah yang kita boleh buat, antara saya gariskan. Nanti Ustaz Jafri tolong tambah lah. Okay, InsyaAllah. Antara yang kita boleh buat, solat berjamaah sebenarnya. Itu Ustaz, kita kadang-kadang komplain tak boleh pergi masjid. Bina dulu masjid dalam rumah kita. Bina dulu masjid dalam rumah kita. Adakah kita melaksanakan solat berjamaah di rumah? Kita sibuk nak solat berjamaah di masjid, sedangkan di rumah kadang-kadang anak kita solat pun kita tak perasan tak solat. Kadang-kadang kita solat sendiri dan kita tak perasan pun isteri kita dekat luar tu solat, kita tak solat. Jadi pertama, bina dulu masjid di rumah kita untuk kita bangunkan solat berjamaah. Kita sibuk nak solat berjamaah di masjid waktu PKP ni, kadang-kadang kita marah-marah. Bina dulu jemaah di rumah. Itu yang pertama. Kadang-kadang orang isteri dia kata, Ustaz, kalau ni dia kata baru kali ni dia solat dapat salam 4 imam dia kata. Dia solat kat masjid tak dapat salam 4 imam. Kan dia salam. Kat rumah. Salam 4 imam. Suami dia. Tu lah. Ni barulah dia kata dapat salam 4 imam, dia kata kan. Suami dia 4 imam lah kan. Ada satu kisah dia sebenarnya tak kongsi. Ni orang kahwin dua lah kan. Satu nama isteri dia selama ni tak perasan tau. Selama ni tak perasan sebab dia jarang berjamaah dengan suami dia. Jadi isteri pertama namanya Hamidah kan. Jadi bila solat subuh berjamaah tu, isteri pertama, isteri kedua, suami imam, dia sebut sami Allahu liman hamidah kan. Selama ni dia tak perasan tau. Sebab dia sembahyang seorang-seorang. Bila sembahyang berjamaah dengan suami, dengan isteri kedua tu, sami Allahu liman hamidah, yang isteri muda ni cemburu lah. Dia kata asyik isteri tua je dia sebut. Hamidah. Ya, 2 rakaat pula solat subuh 2 rakaat kan. Jadi 2 kalilah hamidah, sami Allahu liman hamidah kan. Bila dah habis bisalam suaminya, dia kata abang tak adil, dia kata. Asyik sebut nama Hamidah je dalam solat, dia kata. Nama saya tak sebut. Nama isteri kedua tu Hasanah. Dia kata Hasanah tak sebut. Bijaknya suami, dia kena bijak juga dia. Nak berumah tangga lebih satu ni kena ada ilmu. Kena menuntut dengan Ustaz Jafri lepas ni insyaAllah. Ya Rabbi, sempat Sofian, kita dua orang kita menuntut ilmu. Betul Ustaz, nanti boleh ilmu rumah tangga. Ilmu rumah tangga. Ustaz Jafri kata masjid tutup, tapi buat masjid tak tutup. Tutup pintu ni orang dengar Pian. Tutup. Dah tutup dah. Tutup dah. Okey. Jadi selama ni tak perasan, ni baru perasan. Bila jadi imam baru perasan. Hamidah. Selama tak perasan. Jadi yang Hasanah ni cemburu lah. Hasanah cemburu. Lalu dia kata abang tak adil, dia kata. Sebut nama Hamidah. Suami kata macam mana? Dah memang bacaan ni macam tu. Tak ada, abang kira adil juga. Abang kena adil, berlaku adil juga. Mujur nama isteri dia Hasanah. Jadi suami pandai. Okey, jom kita doa sama-sama. La tutup doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tadi Hamidah 2 kali, Hasanah 2 kali. Adil tak bang? Abang memang adil, terbaik bang. Ya Rabbi. Masalahnya pula Sufian, nama suaminya Amin. Jadi bila dia dah tadi adil, bagus, tak sama suami dia kan. Jadi dia hormatlah suami dia. Jadi solat maghrib malam esoknya solat maghrib pula. Bila sampai waladhdallin, isteri confused nak panggil
Amin panggil nama kurang ajar. Dia tukar abang kat belakang. Batal lah solat tu. Abang nak cakap Amin, Amin suami dia Amin. Jadi kurang ajar pula. Panggil nama je. Dia panggil abang, rosak terus kan. Okey. Jadi mungkin selama ni kita solat kat masjid, kita tak hirau anak kita kat rumah dah solat ke, kita balik kan, kita balik daripada masjid, kita tak tanya dah solat ke belum. Tadi lepas solat baca Quran ke, tadi solat berjamaah ke. Ni waktu PKP ni adalah waktu sebenarnya untuk kita pantau keluarga kita. Sebenarnya ini adalah peluang terbaik Allah beri pada kita. Mungkin sebelum ni kita sibuk di luar cari rezeki, kita mungkin terabai sikit rumah tangga kita. Jadi bila Allah beri kita ruang masa yang panjang, masa yang luas untuk kita bersama dengan anak isteri, kita penuhi. Mana yang mungkinlah selama ni ada anak kita yang susah nak dengar cakap ataupun kadang-kadang melawan bila kita cakap. Waktu ni lah kita nak perbaiki. Sebelum ni mungkin kita dapat report daripada isteri je. Tapi bila kita duduk bersama, time ni kita nak perbaiki. Kita tengok tampung mana yang kecacatan tu. Tu yang perlu tahu. Suami pula, kalau kita tengok masa PKP yang pertama dulu, dah ada suami boleh baca khutbah tu kau dahsyat. Kan. Baca khutbah, tak pernah baca khutbah kan. Ni boleh baca khutbah, belajar baca khutbah. Lepas tu belajar jadi imam sunat air raya kan. Masya Allah. Jadi itu semua ilmu. Itu kalau jadi suami, jadi imam, jadi imam, kita ni cubalah hafal surah Al-Imran pula. Nanti anak kita komplain. Asyik keluar kafirun, Allahu ahad. Kafirun ke ahad. Ayah tak ada surah lain ke? Ayah tak ada surah lain ke? Nasib Ustaz Jafri dah pesan jangan komplain. Jangan komplain. Selamat malam ni, untuk malam ni je lah. Dia kata mak dia lah payah-payah sangat, mak je lah jadi imam, ayah ikut belakang lah juga. mak setiap hari belajar Quran. Kan. Dengan Ustaz Jafri lagi live online. InsyaAllah kan. Jadi sekurang-kurangnya kita belajar juga hafal surah lain. Jadi secara tak langsung meningkatkan kita punya ilmu kan. Peluang. Okey. Selain daripada solat berjamaah tadi, kita boleh makan berjamaah. Kalau tak sebelum ni kita hanya makan berjamaah bila Sufian? Bulan Ramadan, buka puasa. Time tu je lah kita makan berjamaah. Selama sebulan berjamaah. Tapi bila habis bulan Ramadan, kita dah tak berjamaah dah. Makan masing-masing, ambil pinggan masing-masing kan. Duduk masing-masing, ada duduk depan TV, ada duduk meja makan. Ada yang kan anak tengah belajar ambil pinggan ni belajar kat bilik tidur kan. Tapi sebenarnya bila waktu inilah kita boleh amal semua makan berjamaah. Yang seterusnya tadarus. Tadarus kita boleh amalkan tadarus dalam rumah. Alhamdulillah masa bulan Ramadan lepas kita dapat tadarus. Tak pernah kita tadarus khatam 30 juzuk bersama anak isteri dan kan. Kita boleh check bacaan anak kita. Kita boleh perbaiki bacaan kita. Kita boleh perbaiki bacaan isteri kita. Sebab itu ambil peluang untuk tadarus kan. Yang keempat, riyadhah. Walaupun PKP kan masih boleh leksikal, masih boleh kan. Kita ambil waktu untuk riyadhah bersama. Kat depan tu contohnya kalau isteri berkebun, adalah pasu-pasu bunga tu, tolong kan, tolong tanam cili sedia baju kan. Sedia baju. Tolong sedia baju. Tolong sedia baju. Cuma dia satu je. Jangan Ustaz Ustaz. Ni pesan, sedia baju, tolong masak, okey, janganlah pakai baju kelawar isteri tu. Kan? Itu tak boleh. Yang tu tak boleh. Kasih sayang Ustaz tak boleh tanda kasih sayang. So, pakai yang perempuan pakai perempuan tak boleh. Ingat tu. Aduh, senang masuk angin katanya. Ikon Okey. Masya-Allah. Okey. Masak sama-sama tadi. Kita jangan order je. Sebab itu Nabi SAW kalau terujuk sebab antara sifat akhlak Nabi SAW. Nabi walaupun ada isteri yang ramai tapi Nabi tak order. Kita balik kadang-kadang order. Duduk depan TV terkangkang kita kan. Order je. Air kopi satu. Lepas tu mi goreng telur mata letak atas. Macam order macam kedai mamak macam kan. Kalau yang terbaiknya masak sama-sama kan, masak sama-sama. Basuh pinggan sama-sama, kemas dapur sama-sama kan. Ini antara amalan yang kita boleh Allahumma SWT kita boleh buat sepanjang PKP ni sebenarnya. Tu.
kena tahu bahawa setiap apa yang kita buat untuk keluarga, semuanya pahala. Jadi Allah nak beri kita peluang, ruang untuk meraih pahala berapa banyak yang kita boleh dalam PKP ni. Sebab itu besar PKP ni kalau kita pandang dari sudut positifnya, dari sudut positif. Allah pun bila dia nak merasa, kita ni nak mensyukuri suatu nikmat, contohnya nikmat sejuk, kita kena rasa panas dulu. Kalau kita tak pernah rasa panas, bagaimana kita nak mensyukuri ataupun nak menghargai nikmat sejuk tu? Macam kita nak mensyukuri nikmat sihat tu, kadang-kadang Allah datangkan sakit supaya kita bila sihat Allah kita dapat mensyukuri nikmat sihat tu. Begitu juga dengan kita sebelum ni aman, kita boleh keluar ke mana-mana, kita boleh berjalan, kita boleh bercuti. Oleh kerana ada PKP ni, kita terpaksa duduk rumah. Allah sebenarnya habis je kita wabak ni insya-Allah, ataupun kita dah berjaya merdeka daripada wabak ni, kita boleh berjalan, nanti kita akan rasa nikmat berjalan, nikmat bercuti. Wallahu a'lam bissawab. Cukup cara tu. Okey. Dan apa nama, tapi bila Ustaz cerita-cerita, tu handbrake gerak terus. Tapi Ustaz, yang risau apa Ustaz kan, yang kaki shopping tu kan, dia kalau sebelum PKP kan, dia boleh pergi shopping mall. Lah ni kan Ustaz, semua online. Tahu-tahu dia banyak riban-riban sama banyak dengan dia pergi shopping. Lagi dahsyat shopping. Itu nanti kita buat tajuk lain ya, shopping norma baru ikut SOP. Untuk apa, dari sudut pandang Islam. Menarik juga sebenarnya, tapi itu insya-Allah kalau ada rezeki kita bawa tang lain. Tapi hari ni bila Ustaz Rusdi sebutkan pada kita tentang di rumah itu adalah gudang dan gedung pahala untuk kita, setiap seorang individu dalam rumah. Jadi inilah peluang kita dalam norma baru, dalam diuji pandemik ni. Kita harap sahabat-sahabat kita, ibu-ibu, ayah-ayah, gunalah kesempatan yang ada. Dalam masa yang sama juga Ustaz Jafri sebutkan tadi, inilah peluang untuk kita cuba elak dan jauhkan maksiat supaya doa kita makbul. Hari-hari kita doa minta wabak ni pulih Ustaz kan. Jadi kita haraplah apa yang dikongsikan malam ini sedikit sebanyak disampaikan dengan cara yang cukup mudah difahami oleh sahabat-sahabat kita, oleh Al-Fadhil Ustaz Jafri dan juga Ustaz Rusdi. Kita harap dapat memberi manfaat pada semua. Ustaz nak tambah apa-apa Ustaz Jafri? Okey, tak ada apa dah. Okey dah, semua dah terbaik insya-Allah. Mari kalau nak tutup dengan doa sikit Ustaz Jafri, boleh Ustaz? Ustaz Rusdi bak doa dia memang terror. Ustaz Rusdi doa dia memang best. Itulah sebab difahamkan, masya-Allah. Dua-dua Ustaz kita, Ustaz Jafri baru je sampai musafir jauh perjalanan ke Kedah. Lepas tu Ustaz Rusdi pun katanya migraine sikit malam ni, kurang sihat, tapi syafakallah Ustaz mungkin Ustaz Rusdi. Ini Ana boleh sampai Kedah. Ustaz Rusdi migraine. Ustaz Fian lah doa. Tak boleh, Ana tutup majlis. Setuju tak Ustaz Rusdi kan? Ana tukang tutup majlis Ustaz. Ustaz Rusdi macam doa, silakan. Amin. Ustaz Rusdi insya-Allah kot pimpin doa, nanti kita tutup majlis. Jadi alunan suara dia merdu tu Ustaz, masya-Allah. Bukan Amin Pian. Bukan Amin, abang. Abang. Itu lama tak pergi jemaah masjid, dia lupa nak jawab lagu mana. Okey. Ustaz Rusdi insya-Allah doa. Silakan Ustaz. Sampai blur kamera Ana. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon padamu redha-Mu dan syurga-Mu ya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami mohon berlindung daripada kemurkaan dan api neraka-Mu ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan wa zunna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami sesuatu yang baik itu sebagai baik Allah, dan rezekikanlah kepada untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna syitnabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang buruk itu sebagai buruk ya Allah, dan rezekikanlah kepada kami untuk menjauhinya. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa kedua ibu bapa kami. Kasihlah mereka sebagaimana yang mengasihi kami sejak kami kecil lagi ya Allah. Ya Tuhan kami juga mohon keampunan untuk pasangan kami, untuk anak-anak kami, adik-beradik kami, saudara mara kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, jiran-jiran kami semua syurga atau telah meninggal dunia ya Allah. Ya Tuhan kami, jauhkan kami daripada segala wabak penyakit yang berjangkit, terutamanya COVID-19 ini ya Allah. Angkatlah segera daripada muka bumi ini, demi untuk kami mensyukuri nikmat keamanan yang telah Kau berikan kepada kami sebelum ini ya Allah. Ya Tuhan kami, jadikan kami orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi-Mu Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kami mengamalkan sunnahnya, layaklah kami untuk boleh syafaatnya yang akan menyelamatkan kami daripada api neraka-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Minna wa minkum taqabbal ya Alhamdulillah. karim. Terima kasih Ustaz Roshdi. Siap baca doa. Ada terjemahan sekali. Sebab Ustaz Haris kat di belakang tabir dia tak sempat nak buat subtitle. Ustaz Roshdi sediakan sekali terjemahan biar kita faham doa tadi untuk forum kita malam Ustaz ni. Ustaz. Pian sebelum Ya. Pian tutup. Ada tak lagu yang Pian boleh menyanyi yang berkaitan dengan sunnah-sunnah ni? Aduh. Ana tak ready. Bukan. Weh, tu mikrofon tu tadi dah. Tengok tu. Yes, nyanyi nampak tu komen dah. Siapa setuju? Nanti lambat. Nanti Ustaz Roshdi lagi migraine. Ustaz Roshdi boleh tunggu kan? Anak cuba anak Google. Bolehlah sikit. Google. Hadiahkan untuk sahabat penonton kita dan yang sedang mengikuti kita di Dewan Dakwah Majlis Dakwah ni. Ustaz Jafri. Satu lagu tengok semua pakai minta ni. Nampak semua pakai minta ni. Kat mana dah minta? Okey. Sikit je kita pasal lagu Rasulullah Hijaz lah. Boleh Ustaz nah? Okey, dan nak ikut sama pun boleh insya-Allah. Bismillah. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kebenaran, terukir namamu di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Minta maaf kalau kurang. Oi. Hilang migraine dah Ustaz. Oi, ya Allah Ustaz. Ada 2 thumbs up. Allah. Terima kasih Ustaz untuk mengimbau rindu dan cinta kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita buat featuring. Boleh. Kan? Boleh. Dengan anak-anak Darul Faizin boleh juga Ustaz dengan Ustaz sekali. Okey, baik insya-Allah. Itu nanti kita bincang lain lagi. Apapun untuk malam ini, terima kasih banyak-banyak pada Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi dan Al-Fadhil Ustaz Roshdi Ramli Al-Jawhari, dua orang panelis kita untuk forum Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Dan jangan lupa besok pagi 7.30 untuk tazkirah pagi kita ada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rajab untuk tazkirah pagi di page Facebook Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara MDN. Okey, dan jangan lupa juga kalau nak sebarang sumbangan boleh juga anda sumbangkan menerusi link kita ataupun di caption kita ni ada nombor akaun dan juga maklumat-maklumat lanjut boleh rujuk di situ. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz untuk malam ni. Terima kasih kembali. InsyaAllah. Untuk sahabat-sahabat sekalian pula, terima kasih juga yang menonton sampai akhir ni. Yang penting yang baik dari Allah Ta'ala, kurang silap khilaf itu kekurangan kami, minta maaf semua. Dan jumpa lagi untuk edisi lain forum DDMDN. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan kafaratul majlis dan juga surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.